A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi hari ini saya akan mengupas iaitu tajuk berkaitan dengan iaitu syarat-syarat saksi. Kebanyakannya banyak yang orang kata saksi ni dia main pilih je. Syarat-syarat saksi ni pun penting sebenarnya. Kita tidak boleh orang kata main ambil saksi macam tu saja. Kadang-kadang kita suka ambil saksi yang tak jaga amal ibadah dia, yang tidak adil. Yang tidak adil kepada diri sendiri dan juga kepada agama dia. Contoh tak adil apa? Iaitu saksi tadi dalam perkahwinan tadi kita pilih, iaitu yang pertama sekali saksi yang memerangkan rambut dia, yang rambutnya panjang. Rambut panjang tak masalah, iaitu itu sunnah Nabi. Tapi rambut yang panjang tadi maksudnya diwarnakan, disambungkan lagi, dipanggil hair extension, lelaki lah, iaitu lelaki yang memakai pewarna kuku, ada juga lelaki yang memakai subang, lelaki yang tak solat, lelaki yang main bola pakai seluar pendek, bersukan pakai seluar pendek yang tak solat. Yang ni kita elakkan. Okey, antara perkara yang kita perlu jaga, yang kita perlu nak pilih saksi tadi, yang pertama sekali dari segi syarak dalam kitab dia beritahu iaitu al-fiqh al-manhaji, tentang kekeluargaan Islam dalam fiqh al-Imam Syafi'i. Dibahaskan di sini iaitu yang pertama sekali hendaklah syarat-syarat saksi tadi iaitu Islam. Mestilah orang Islam, tapi janganlah orang kafir pula, ataupun kita ambil acong ke tambi ke, kita ambil orang yang tidak masuk Islam. Dia dah masuk Islam walaupun 5 minit dia masuk Islam, lepas tu kita gunakan dia untuk jadi saksi, boleh, tidak masalah. Yang penting syarat dia Islam. Okey, yang pertama sekali iaitu Islam. Akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Hal ini kerana akad nikah merupakan perkara yang berkaitan dengan agama. Oleh itu saksinya hendaklah orang yang beragama Islam, kerana persaksian orang bukan Islam tidak boleh dipercayai terhadap orang Islam. Jadi kadang kita tidak boleh mempercayai orang bukan Islam ni. Dan juga tambahan pula, persaksian adalah kuasa dan orang bukan Islam tidak mempunyai kuasa ke atas orang Islam. Jadi orang bukan Islam ni dia tidak mempunyai kuasa ke atas orang Islam. Maksudnya iaitu yang pertama sekali dalam surah At-Taubah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain pula. Jadi saya nak beritahu kat sini, maksudnya kita tidak boleh menggunakan khidmat orang kafir ni. Kalau kita guna khidmat dia untuk bantu kita dari segi sudut ekonomi ke, dari segi sudut nak bantu kita, nak beli beras kepada kita, ataupun nak bantu kita dari segi strategi peperangan, boleh kita gunakan khidmat daripada dia. Tapi untuk menjadi saksi tak dibenarkan dari segi hukum syarak menjadi saksi kepada iaitu perkahwinan, ataupun saksi kepada contoh sumpah dan sebagainya, tak boleh. Jadi dan satu lagi dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 141. Inilah pendapat jumhur ulama, sedangkan mazhab Abu Hanifah tidak mensyaratkannya. Saya cuma cerita tentang bab mazhab Syafi'i saja. Jadi mazhab Syafi'i perlukan iaitu orang Islam untuk jadi saksi. Kita perlukan orang Islam untuk jadi saksi. Okey, dan seterusnya pula iaitu yang kedua pula, iaitu syarat saksi ni hendaklah lelaki, tidak boleh perempuan. Lelaki ni pula iaitu kenalah orang yang iaitu baligh. Akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan atau dengan seorang lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Tak boleh kalau seorang lelaki, seorang perempuan jadi saksi, tak dibenarkan dari segi hukum syarak, tak boleh. Az-Zuhri rahimahullah berkata, telah berlaku sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu persaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan cerai. Jadi perempuan ni tak boleh dalam perkara hudud jadi saksi hudud. Lepas tu dalam saksi nikah, dalam saksi cerai pun tak boleh juga, tidak boleh jadi saksi. Kalau boleh biar lelaki jadi saksi. Tak dibenarkan. Al-Zuhri ialah seorang daripada tabi'in, dan ucapan para tabi'in adalah sama seperti hadis marfu', seperti mana yang diperakui oleh para ulama. Inilah syarat yang disepakati oleh Imam Syafi'i dan Ahmad
Sedangkan Abu Hanifah berpendapat harus diterima penyaksian wanita. Kalau mazhab Abu Hanifah, maka boleh menerima penyaksian kepada wanita. Mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Tapi hari ini saya nak uraikan iaitu mazhab Syafi'i saja. Dan yang ketiga, hendaklah saksi tadi iaitu berakal dan juga baligh. Kanak-kanak tidak sah dengan kehadiran saksi yang gila dan kanak-kanak. Hal ini adalah kerana akad perkahwinan merupakan kedudukan yang penting. Jika hanya bersaksikan orang gila dan kanak-kanak, perkahwinan akan menjadi perkara yang remeh sahaja. Jadi kita nak orang yang berakal dan juga baligh. Dia berakal dan juga tidak gila. Contohlah, ada orang beritahu saya, "Ustaz, boleh tak kalau sekiranya saksi tadi dia ni nyanyuk?" Nyanyuk ni maksudnya kalau dia nyanyuk selama-lamanya, asyik nyanyuk sehingga menyebabkan dia terberak, dia terkencing, sentiasa nyanyuk dan sentiasa lupa, maka tak boleh jadi saksi. Kalau sekiranya dia nyanyuk sekejap, maka boleh dia jadi saksi. Harus hukumnya dia jadi saksi. Ya. Okey. Yang keempat pula iaitu syarat jadi saksi hendaklah yang keempat adil sekalipun pada zahirnya. Kedua-dua orang saksi hendaklah adil walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja, iaitu hal sebenar tidak diketahui dan kefasikannya tidak nyata. Oleh itu akad nikah tidak sah dengan saksi yang zahir fasiknya kerana penyaksian mereka tidak boleh percayai. Jadi kalau kita nampak nyata dia itu tak solat, dia itu main judi, minum arak, maka tak boleh jadi saksi. Tapi kalau sekiranya kita tak tahu, tiba-tiba kita dah lantik dia jadi saksi, maka boleh dibolehkan dari segi syarat dan sah pernikahan tersebut. Sebab kita nampak daripada zahirnya dia tu orangnya nampak alim, tapi daripada belakang kita dia buat perkara yang mungkar. Itu tak apa, sebab kita tak nampak jelas. Tapi kalau kita nampak jelas dia buat perkara mungkar, dia buat perkara yang tidak elok, maka kita boleh elakkan daripada dia menjadi saksi. Ya. Okey. Dan yang kelima pula iaitu pendengaran yang baik. Kadang-kadang banyak yang pakai saksi pekak. Aku terima nikahnya Zaitun binti Ahmad dengan berwakil wali ayahnya kepada aku dengan izinnya, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Lepas tu saksi pun dengar. Ya. Aku terima, tak dengar lah. Sekali lagi. Maka pada ketika itu boleh mengganggu kemudaratan kepada pengantin dan juga wali hakim tadi, dan orang menyebabkan jadi aib kepada pengantin tadi sehingga daripada pekak badak dan sebagainya saksi tadi, maka kalau boleh kita elakkan, sebab dia nakkan dari segi syarat saksi yang tidak pekak. Takut jadi macam zaman cerita Piramli dulu. Ingat tak ada satu filem yang bila mana abang ipar dia pekak, dia balik ke rumah, dia nak kahwin kan pada ketika itu. Jadi kalau boleh kita elakkanlah, ya. Okey. Yang kelima pula iaitu penglihatan yang baik. Akad nikah juga tidak sah dengan saksi yang buta. Hal ini kerana kata-kata tidak sabit melainkan dengan melihat dan mendengarnya. Maksudnya yang jadi saksi tadi hendaklah dia tidak buta, dia mendengar dan dia juga melihat. Itu saksi sebenarnya. Kita tidak boleh menggunakan saksi yang buta. Maksudnya saksi tadi hendaklah yang dia melihat dan juga mendengar. Tidak boleh saksi yang pekak. Saksi yang pekak, yang bisu tak boleh. Kalau boleh kita nak saksi yang elok, yang clear, yang sound speaker dia clear. Maksudnya penglihatan yang baik. Kalau contoh saksi tu rabun, macam saya rabun juga, rabun tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia buta, tu tak digalakkan dan tak boleh. Ya, itu di antara beberapa orang yang syarat dari segi Islam yang diharuskan oleh ulama dan juga dalam kitab beritahu yang boleh jadi saksi. Jangan kita sewenang-wenangnya cari saksi yang kita nampak fasik depan mata kita terus ambil. Ataupun kalau boleh kita ambil saksi ni, saya tengok balik, macam contoh saya buat salinan yang lama di Pejabat Agama Islam daerah Temerloh, saya tengok balik pada tahun 1940-an ataupun zaman 1970-an dulu, mereka menggunakan saksi di semua orang-orang alim, Tok Imam, Tok Khatib, Tok Naib, Tok Penghulu, Tok Empat, Noja. Noja tu apa? Noja tu yang bertugas di masjid ataupun surau. Dia tu dipanggil siap. Siap. Jadi kita nanti orang-orang yang sentiasa berdampingan dengan masjid, kalau boleh lah yang jadi saksi. Kalau tak mampu, tak apa. Kalau boleh biarlah dalam keadaan orang yang
petang yang telah berusia. Jangan cari orang yang muda. Biar cari orang yang adil. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk makluman kepada semua, iaitu ciri-ciri saksi yang kita perlu cari. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terhadap bicara. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.